Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Mengapa Mahyadin tidak layak jadi pengerusi MPN? Wajarkah bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dilantik menjadi pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN? Jom kita berhujah berdasarkan data, bukan omong-omong kosong. Indeks Pemulihan Nikkei COVID-19 telah melancarkan kajian dan ranking terhadap 121 negara dalam pengurusan jangkitan, pelancaran vaksin dan mobiliti sosial pada setiap akhir bulan. Menurut ranking tersebut, kedudukan yang lebih tinggi menunjukkan bahawa negara hampir pulih dengan jumlah kes COVID-19 yang disahkan rendah, kadar vaksinasi yang lebih baik dan atau langkah jarak sosial yang kurang ketat. 10 negara teratas ialah China, Hungary, Arab Saudi, Chile, Qatar, Denmark, Malta, El Salvador, UAE dan Portugal. Di mana Malaysia, malangnya negara yang kita cintai ini, berada di kedudukan ke-115. Malaysia bukan hanya dikalahkan oleh Indonesia yang berada di tangga 92. Negara ini juga kalah dengan negara-negara yang lebih miskin di Afrika seperti Zimbabwe ke-52 dan Belize 58. Bloomberg pula melaporkan bahawa tahap ketahanan COVID-19 ranking Bloomberg bagi Malaysia telah jatuh ke tangga tercorot iaitu 53 daripada 53 negara dengan nilai ekonomi berjumlah lebih 200 bilion US dollar, kira-kira 831 bilion ringgit dalam tahap ketahanan COVID-19 ranking Bloomberg untuk bulan Ogos. Pada Jun lalu, Malaysia berada di tangga ke-51. Semasa darurat diisytiharkan pada 11 Januari dengan alasan untuk melawan COVID-19, Malaysia berada di kedudukan ke-16. Ranking COVID-19 Bloomberg adalah untuk negara yang relatif kaya dengan keluaran domestik negara kasar yang tinggi, sementara ranking Nikkei lebih menyeluruh. Namun, hasilnya sama saja. Malaysia tetap tercorot. Angkara siapa agaknya, maka Malaysia kini berada di tahap yang amat menyedihkan dan memalukan ini. Justru, layakkah bekas Perdana Menteri Tubuh Atap itu dilantik sebagai pengerusi MPN untuk menentang pandemik COVID-19 dan memulihkan negara? Beliau dan seluruh pentadbirannya gagal dalam menguruskan pandemik COVID-19. Bukan hanya pihak Pakatan Harapan yang berkata demikian, tetapi ranking tersebut dibuat oleh agensi yang diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa. Kedua-dua agensi tersebut berpengaruh sebagai rujukan pelabur antarabangsa sama ada akan datang ke Malaysia atau lari dari negara ini. Namun, Ketua Pemuda PAS Khairy Nizam Khairuddin masih sempat mengucapkan tahniah dan memuji Mahyadin selepas bekas Perdana Menteri itu dilantik sebagai pengerusi MPN. Tan Sri juga membuktikan bahawa beliau seorang pemimpin yang berjiwa besar apabila menerima pelantikan tanpa segala bentuk imbuhan. Terima kasih Tan Sri kerana memberikan contoh yang baik untuk ahli politik senior yang lain dan juga kami yang junior ini, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Adakah beliau gelap mata setelah menjadi senator? Jom Channel cenderung untuk bersetuju dengan kenyataan Ahli Majlis Tertinggi UMNO MKT bahawa Mahyadin lebih berjiwa besar jika beliau tidak menerima jawatan pengerusi MPN. Menurut Puan, Mahyadin sudah diberi peluang selama 17 bulan sebagai Perdana Menteri. Kuasa seorang Perdana Menteri lebih besar daripada kuasa pengerusi MPN. Namun, beliau gagal, kata Puan, dipetik media. Sebagaimana Mahyadin tidak layak menjadi Perdana Menteri Malaysia kerana keabsahannya dipertikaikan, maka beliau juga tidak layak menjadi pengerusi MPN walaupun secara percuma. Dunia sedang mentertawakan kita.